Hadis yang ke-97. Hadis ni muttafaqun alaih, Sunan Ibn Majah dan juga disepakati oleh Bukhari serta Imam Muslim. Hadis sebelum ni. Okey, bab yang ke-97. Ma jaa fil haidi annaha la taqdi salah. Perempuan yang haid tidak mengqada solat yang ditinggalkan ketika masa haid. Jadi dia tak perlu solat, tak boleh solat pun, haram solat ketika haid. Dan dia juga tak boleh puasa, tak boleh menunaikan tawaf di sisi Baitullah. Kemudian dia juga tidak boleh membaca Al-Quran, kan? Tidak boleh memegang mushaf tu, jelaslah. Sebab orang yang perempuan, lelaki dan perempuan dalam keadaan yang tidak suci daripada hadas kecil pun, maknanya masih lagi tidak ada wuduk pun tidak boleh pegang mushaf, apatah lagi haid, kan? Cuma dalam masalah ni ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi dalam masalah perempuan haid tidak mengqada solat adalah ijma' para ulama berdasarkan nas hadis. Kemudian yang kalau sekiranya berlaku khilaf sekalipun, ianya timbul daripada kumpulan khawarij yang tidak dikira, tidak diiktiraf khilaf mereka. Jadi ia kekal ijma', kesepakatan para ulama. Okey. Hadis yang sahih, hadis yang sahih daripada Mu'azah bahawasanya ada seorang perempuan bertanya kepada Aisyah. Naru'in dia bertanya. Pertanyaan dia ni bukan pertanyaan nak membangkang, kan? Tapi pertanyaan nak beritahu lah, nak ambil maklumat. Apakah kami perlu mengqadakan salat? Apakah kami perlu mengqadakan salat kami yang kami tinggalkan pada masa haid? Jadi dia tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, apakah engkau orang Haruri? Haruriyatun anti. Haruriyah ni nisbah kepada nama satu tempat, Harura. Harura ni tempat yang berada yang terletak di Iraq. Dan kampung ni adalah tempat perkampungan orang-orang Khawarij. Golongan Khawarij tahu kan, tahu dia? Yang tidak setuju dengan amrut tahkim, perintah at-tahkim bila mana berlaku pergolakan di antara Ali radhiyallahu anhu dan juga Muawiyah. Jadi selepas mereka perang, mereka bersepakat untuk kembali kepada perintah Allah, kan? Hatta tafi'a ila amrillah wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra wa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Telah sebut Al-Quran, kalau sekali dua kumpulan orang-orang beriman berperang, maka hendaklah kamu mendamaikan di antara kedua-duanya, kan? Kalau sekali salah satu selepas diajak berdamai melampau, enggan, mengingkari, kan, ajakan pendamaian tersebut, maka hendaklah kamu berperang. Siapa yang melampau, sehinggalah dia kembali kepada Allah, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedua-dua setuju. Jadi ada satu kumpulan ni tak setuju dengan kedua-dua ni berdamai. Ini mereka ni adalah golongan pertama yang mereka digelar sebagai Al-Khawarij, dan berkaitan kharaja, keluar, kan? Jadi sesiapa saja yang seumpama mereka ni, ulama sebut siapa yang tak taat kepada pemimpin, yang menentang pemimpin dengan senjata, dikira golongan Al-Khawarij. Tapi dalam Al-Quran Khawarij ni asalnya teruk daripada Syiah lagi. Asalnya pertubuhan politik, kumpulan politik. Dalam Al-Quran dia masuk unsur-unsur, dia bina, dia asaskan akidah dia sendiri, dia asaskan ibadah dia sendiri, bercanggahan dengan orang-orang sana lain. Jadi di antara mazhab Khawarij, tu bukan semualah. Jadi mereka ada mazhab-mazhab juga, pendapat-pendapat mereka, kan? Sebahagian daripada mereka berpendapat perempuan yang datang haid, kan, kena mengqadakan solat dan juga puasa wajib. Jadi ketika zaman Aisyah ni dah ada Khawarij yang berpandangan demikian. Dia tanyalah, kau ni Haruriyah ke? Kau ni orang kampung Harura ke? Kan? Kamu ni geng Khawarij ke? Yang setuju dengan mereka? Tidak, bukan. Dia bertanya je. Jadi Aisyah ni pun mengingkari supaya jangan sama dengan pendapat, jangan tersyabuh dengan pendapat Khawarij. Adakah kamu ni orang Haruri je? Kami dulu nu'mar biqada'is sawm wala nu'mar biqada'is salah. Lalu lain, kami diperintah untuk qada' puasa,
tapi kami tidak diperintah untuk qada solat. Siapa dia yang perintah mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjemahan hadis ni. Kami dulu haid dan tidak diperintah untuk mengqadakannya, iaitu mengqadakan solat. Dalam riwayat yang lain, kami diperintah untuk mengqadakan puasa. Jadi kenapa syariat Islam ni mensyariatkan yang demikian rupa kepada para perempuan? Kalau kita lihat ilahnya, pertama sekali kita serahkanlah, sebab Rasulullah dah perintah, kita sami'na wa ata'na lah, kita dengar dan kita taat. Tapi kenapa, apa ilah-ilah yang ini? Para ulama cuba istimbat, cuba keluarkan apa ilahnya, kenapa, kerana apa disyariatkan tidak perlu bagi perempuan mengqadakan solat, tapi perlu mereka mengqadakan puasa. Kerana masyaqqah yang timbul, kesusahan yang timbul daripada qada solat tersebut. Kerana kalau sekali mereka diperintah untuk qada solat juga, berapa lama mereka tinggal kan? Berapa lama? 7 hari je yang biasa. 7 hari, 1 kali ada 5 kali solat. Ada berapa solat mereka ketinggalan, ada berapa solat mereka kena qada. Jadi ia satu kesusahan, dan Allah SWT mengangkat bebanan daripada hamba-hambanya. Rasulullah sebut agama ni adalah mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan tidaklah Allah jadikan ke atas kamu dalam agama ni untuk menyusahkan. Rasul kata sebenarnya agama ni mudah. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Yang mudah ni yang kita ambil daripada nas lah. Dalam juga kaedah telah diasaskan oleh para ulama, raf'ul haraj, mengangkat bebanan. Ibn Taimiyah berpendapat, itu dalam Islam. Ibn Taimiyah berpendapat orang yang meninggalkan solat bukan kerana tertidur, terlupa, tetapi dia tinggal dengan sengaja. Ketika dia jahil, kemudian ketika mana selepas dia mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, adakah dia perlu qada solat yang telah ditinggalkan dahulu, ataupun dia teruskan yang berbaki dalam hidup dia sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi para ulama bersih pendapat. Majoriti besar di kalangan para ulama wajib mengqadakan solat tersebut. Cuma dia kira berdasarkan sakaan berat lah. Kalau nak kira saya tepat mungkin susah. Agak-agak berapa lah, boleh kira pun sebenarnya, Contohnya kalau dia umur sekarang ni 98 tahun dia tinggal solat, tak nak solat start dia membalik dia, dia kena kira lah setakat mampu dia lah. Kalau dia mati dalam ketika dia sedang mengqada solat, tak apa, tak ada masalah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan dia menaikkan kemampuan dia kena qada lah, wajib. Apa dalil mereka? Dalil mereka ialah umumnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Tu hadis ni berkenaan dengan puasa, tapi para ulama kiaskan juga solat. Kalau puasa dan solat sama kan, rukun Islam dan juga perkara yang difardukan. Dan dia dikira hutang. Maksud apa? Maka hutang Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan berbanding daripada hutang manusia, betul? Saya tanya seorang perempuan dia bertanya kepada Rasulullah, kalau kamu rasalah mak kamu ni ada hutang, dia kena bayar tak? Dia kena bayar lah. Rasulullah kata kalau begitu hutang Allah lebih diutamakan. Jadi daripada dalil umum ni, jumlah ulama kata hutang juga dikira, solat yang ditinggalkan juga dikira hutang. Jadi wajib dia qada. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat ni adalah pendapat pilihan peribadi Syekh Islam Ibn Taimiyah. Dikatakan sebelum daripada itu juga Syekh Imam Al-Bukhari Al-Humaidi juga pendapat yang sama. Orang yang meninggalkan solat kerana jahil, dia tidak perlu mengqadakan solat sekiranya dia dah bertaubat. Yang dia hanya perlu buat ialah teruskan kehidupannya sebagai seorang Islam yang baik, solat apa yang berbaki, dan dia digalakkan untuk menambah baik amalan ibadatnya dengan tambahan amalan-amalan yang sunat, supaya dapat cover yang kejahatan yang telah dilakukan lah. Yang Rasulullah sebut, sarankan watbi'il hasanata yata tamha, hendaklah dia seorang itu menyusuri kejahatan yang dilakukan dengan kebaikan. Nescaya kebaikan tadi akan memadam kejahatan yang dilakukan. Dalam Al-Quran juga disebut faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat.
kan. Mereka itulah yang Allah Ta'ala tukar kejahatan mereka dengan kebaikan. Ini kebaikan dia memadam. Innal hasanat yuzhib as-sayyi'at. Dan ayat lain, sesungguhnya kebaikan-kebaikan ini memergikan, memadamkan yang jahat. Okay, ini pendapat yang kedua. Dari dalilnya lah. Kami dalil dia kata yang Rasulullah suruh qada orang yang tertidur, terlupa, menaman as-salatin aw nasiha waktu akhir yadhkurha fala kafarata lahu illa dzalik. Barang siapa yang terlupa daripada solat, siapa yang tidur daripada solat ataupun terlupa, maka waktunya ketika kemudian dia mengingatinya dan tidak ada kafarah baginya melainkan itu. Jadi Rasulullah ni sebut yang qada dua je, kan? Tertidur, terlupa. Tak sebut pula yang tinggal secara sengaja. Kan? Jadi waktunya ketika dia ingat. Tu. Jadi orang yang ingat, yang tak tertidur, bila tiba perintah solat pada dia, kan, setiap kali bila waktu solat masuk tu dia kira perintah solat pada kita setiap kali tu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat kata orang beriman ni diwajibkan kata orang beriman secara berwaktu. Jadi bila dia ingat, kan, ingat benda tu solat, time tu ketika solat lah. Jadi bila masuk waktu lain tak adalah, habislah waktu dia lah, bukan waktu dia tu. Tertidur tak apa. Jadi orang yang ingat tak kira, waktu dia keluar dah. Dia tunai pada luar pada waktu ni. Jalan juga ini. Kan. Jadi kalau dia kena qada yang dia tinggal tu, bayangkan kalau sampai start balik sampai dia tua, dia kena qada berjuta kot, tak sampai lah, beribu kot kan. Beribu solat rakaat. Jadi satu masyakkah, kesusahan bagi dia. Dia dah bertaubat. Jadi dikiaskan dengan orang yang haid tadi. Kenapa dia tak perlu qada? Sebab susah. Sama juga macam tadi. Tapi puasa mungkin boleh kena qada sebab senang, kan? Puasa senang sebab dia hari-hari dia.